Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak sambung dengan 12.2 iaitu sistem saraf. Okey, seperti yang kita dah belajar masa 12.1, okey kita tengok sikitlah sepintas lalu dalam 12.1 tentang koordinasi dan juga gerak balas. Okey, ada dimaklumkan di situ bahawa koordinasi dipengaruhi oleh dua sistem yang penting iaitu sistem saraf dan juga sistem endokrin. Okey, jadi hari ini kita nak tengok tentang sistem saraf. Okey, sistem saraf manusia, okey dia terdiri daripada rangkaian. Rangkaian ni maksudnya macam inilah rangkai, berangkai. Okey, ataupun rantaian sel saraf ataupun juga dikenali sebagai neuron. Okey, maksudnya kalau kamu ingat balik, okey, sistem untuk membina sistem dia terdiri pada apa dulu? Sel, tisu, organ, sistem. Dan sistem saraf dia terdiri daripada sel saraf, juga dikenali sebagai neuron. Okey, jadi sistem saraf dia terbahagi kepada dua subsistem yang utama. Okey, yang pertama adalah sistem saraf pusat. Okey, dan yang kedua adalah sistem saraf periferi. Okey, ingatlah dua sistem yang utama, sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi. Okey, sistem saraf pusat dia terdiri daripada otak dan juga saraf tunjang. Okey, otak dan juga saraf tunjang. Sebab otak ni memang adalah sistem yang utama yang mengawal segala-galanya lah. Okey, manakala sistem saraf yang kedua iaitu periferi, dia terdiri daripada 12 pasang saraf kranium. Kamu kena ingat, 12 pasang. Okey, dia ada 12 pasang saraf kranium dan juga 31 pasang saraf spina. Okey, 12 dan juga 31. Memang banyak. Okey, boleh dikatakan kita punya badan ni memang ada banyak sangat sistem saraf. Kalau tak ada sistem saraf yang banyak, okey, kita tak boleh nak menerima setiap reseptor. Reseptor tidak boleh menerima rangsangan dengan baik. Okey, jadi fungsi untuk saraf kranium ni, dia menghantar impuls dari dan ke otak. Daripada otak dan ke otak. Sebab saraf kranium ni, okey, dia bersambung dengan otak. Kamu boleh nampak dekat sini. Sebab itulah dia menghantar impuls dalam bentuk elektrik dari dan ke otak. Manakala saraf spina pula, okey, dia menghantar impuls dari dan ke saraf tunjang. Ini saraf tunjang. Yang di tengah-tengah ni adalah saraf tunjang yang mana dia berhubung dengan otak. Okey. Kemudian kita tengok otak pula. Okey, otak ni pusat koordinasi dan juga kawalan bagi manusia. Dia ada beberapa bahagian utama dia. Okey, yang pertama adalah cerebrum. Cikgu rasa kamu pernah dengar benda ni. Cerebrum, okey, cerebrum ni adalah struktur yang paling besar sekali. Okey, dan juga paling kompleks pada bahagian hadapan otak. Cerebrum, okey, dia berlipat-lipat untuk apa? Menambahkan luas permukaan untuk memuatkan lebih banyak saraf. Jadi dalam cerebrum pun dia ada banyak saraf. Kemudian fungsi dia adalah dia merupakan pusat yang mengawal emosi, pendengaran, penglihatan, personaliti dan juga tindakan terkawal. Okey, tindakan terkawal dikawal oleh cerebrum. Okey, kemudian dia juga menganalisis maklumat, kemudian integrasikannya dan hubung kaitkan untuk menghasilkan persepsi deria. Okey, dan gerak balas ditentukan dan arahan diberikan kepada efektor. Efektor ni adalah bahagian yang cikgu sebut kemarin adalah otot. Okey, bahagian pada otot yang memberikan gerak balas. Okey, cerebrum juga dia bertanggungjawab terhadap keupayaan mental yang tinggi. Contohnya pembelajaran, kebolehan mengingat, kemahiran berbahasa dan juga kemahiran matematik. Okey, jadi sebenarnya kalau kamu kata, cikgu saya tak boleh lah cikgu. Saya ni tak boleh nak mengingat, saya lemah lah cikgu. Okey, cuba kamu fikir balik. Kamu ada cerebrum tak dekat kamu punya kepala kamu? Kalau kamu ada cerebrum, maksudnya kamu mampu untuk mengingat dengan baik. Cumanya kamu perlu melatih kamu punya kemahiran.
Okey, kemudian bahagian yang seterusnya seakan-akan sama macam cerebrum adalah cerebellum. Okey, cerebellum fungsinya dia di bawah, bahagian bawah. Kamu nampak di sini kan? Fungsinya adalah untuk memelihara keseimbangan badan. Dia ada bendalir yang mengawal keseimbangan badan serta koordinasi pengecutan otot untuk pergerakan badan. Okey, kemudian kita ada bahagian yang kita panggil sebagai hypothalamus. Hypothalamus ni penting, famous ni. Okey, dia koordinasi homeostasis. Maksudnya kalau ada perubahan, contoh di sini dia dah bagi contoh. Okey, kalau ada perubahan pada suhu badan, okey, dia akan dikesan oleh hypothalamus dan hypothalamus dia akan koordinasikan homeostasis. Kalau naik dia akan turunkan balik. Kalau turun dia akan tinggikan ke tahap yang normal. Okey, selain pada kawal atur suhu badan, dia juga mengawal atur keseimbangan air, tekanan darah, mengesan kelaparan, dahaga dan juga keletihan. Okey, dan hypothalamus ni juga, okey, dia menghubungkan sistem saraf kepada sistem endokrin. Sebab tu dia adalah bahagian yang penting. Dia hubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin melalui kelenjar pituitary. Yang ni kelenjar pituitary. Walaupun kelenjar pituitary ni kecil, tapi dia menghubung, dia menjadi penghubung kepada kedua sistem. Okey, dan dia juga mengawal beberapa jenis hormon kelenjar pituitary. Okey, kemudian kita tengok kelenjar pituitary, okey, terletak pada dasar hypothalamus sebab dia ni menghubungkan hypothalamus kan tadi. Okey, menghubungkan kedua sistem. Okey, kelenjar utama dalam sistem endokrin. Okey, dan kelenjar ini merembes hormon yang mengawal rembesan hormon oleh kelenjar endokrin yang lain. Okey, dan bahagian yang terakhir adalah medulla oblongata di bahagian anterior cerebellum. Ni cerebellum, anterior tu bahagian hadapan. Okey, dia mengawal tindakan luar kawal. Kalau tadi, okey. Kalau tadi ingat tak bahagian apa yang mengawal tindakan kawal? Okey, tindakan kawal, okey, dalam kawalan dia dikawal oleh cerebrum. Kalau tindakan luar kawal, okey, dikawal oleh medulla oblongata. Contohnya denyutan jantung. Denyutan jantung kita tak boleh kawal. Okey, pernafasan, pencernaan makanan yang mana dibantu oleh proses peristalsis, pembasuh cerutan. Pembasuh cerutan tu pengembangan dan juga pengecutan salur darah, tekanan darah, peristalsis, muntah, batuk bersin dan juga mendelat. Okey, jadi semua ni kamu kena ingat sebenarnya ya. Nak ingat dia, kena baca banyak kali lah. Kalau sekali saja memang tak ingat. Okey, kemudian kita tengok kepada saraf tunjang. Okey, kita tengok pula saraf tunjang. Tadi kita dah tengok otak kan. Sekarang kita tengok yang berhubung dengan otak adalah saraf tunjang. Okey, saraf tunjang dia terkandung dalam turus vertebra. Okey, cikgu nak tunjuk dekat kamu turus vertebra. Apa maksud turus vertebra? Okey sekejap. Nampak? Ni, okey, ni otak kita. Okey, ni adalah kita punya turus vertebra yang warna putih ni. Di dalamnya warna kuning ni, ini adalah saraf tunjang. Okey. Jadi, saraf tunjang terkandung dalam turus vertebra dan dikelilingi oleh bendalir yang dinamakan sebagai cerebrospina. Yang mana fungsi cerebrospina ni diberi perlindungan dan bekalkan saraf tunjang dengan nutrien. Okey, sebab saraf tunjang ni dia adalah sejenis sel. Okey, sel dia memerlukan juga makanan. Okey, seperti nutrien. Okey, saraf tunjang dia terdiri daripada jirim putih dan jirim kelabu. Nanti kita tengok apa itu jirim putih dan jirim kelabu. Okey, dalam keratan rentas. Okey, keratan rentas kita belahlah atas dengan bawah. Okey, jirim kelabu kelihatan seperti rama-rama atau huruf H. Okey, yang ni kamu boleh nampak sinilah. Ini jirim kelabu bentuk rama-rama ataupun bentuk H. Okey, jadi jirim kelabu terdiri daripada
badan sel dan dikelilingi oleh jirim putih. Sekelilingnya adalah jirim putih. Jirim putih pula terdiri daripada akson yang disalut dengan salut myelin. Nanti cikgu tunjuk dekat kamu akson tu. Dan memanjang ke atas dan ke bawah saraf tunjang. Okey, saraf spina muncul dari saraf tunjang melalui dua cabang pendek iaitu akar dorsal dan juga akar ventral. Okey, yang mana fungsi saraf tunjang adalah untuk memproses jenis maklumat deria dan menghantar gerak balas melalui neuron motor. Yang ni kamu akan belajar jenis-jenis neuron. Mengawal tindakan refleks, ni yang luar sedar. Menghubungkan otak dengan sistem saraf periferi. Okey, kita tengok sekejap. Okey. Ni. Okey, kita tengok di sini. Okey, saraf tunjang. Yang ni adalah belahan kerata rentas. Okey, dia terdiri, kita tengok dia punya struktur dia. Yang ni cikgu akan tunjuk pada bahagian yang kedua.